Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa khabar? Baik, Doktor, baik. Alhamdulillah. Okay, Salam. alright. Macam biasa, cuba on dulu apa nama Kamera, siut. video tu. Okay, on dulu video. Okay, yang lain, tolong on video sekejap. Iman Azari ni kat mana ni sampai pakai mask ni? Nabila ni satu tempat ke apa ni semua ni? Event polis. Doktor, kami Polis sebenarnya ada duduk setempat. Semua sekali ke? Berapa orang? Tak semua dalam 4-5 orang macam tu. Jarak, duduk jauh-jauh sikit jarak dia ada apa nama? Ada echo lah. Jauh-jauh sikit duduk tu. Ini zaman ini tengah-tengah COVID ni apa event apa bendanya. Okay. Alright, kita sambung kita punya discussion ni. Yang lepas kita dah tengok berkenaan dengan reka bentuk kajian tu ya. Reka bentuk kajian. So, ada kajian reka bentuk kuantitatif, ada reka bentuk kualitatif, ada reka bentuk gabungan. So, bergantung kepada kesesuaian permasalahan ataupun masalah yang ingin kita kaji. Jadi, kalau topik yang ingin kita buat tu kadang-kadang bila kita tengok lebih sesuai dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. And then kadang-kadang ada juga kajian yang lebih sesuai menggunakan kaedah kualitatif. Dan ada juga pengkaji ataupun penyelidik yang buat kajian ni dia nak gunakan kedua-dua jenis data, iaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Jadi bergantung kepada permasalahan yang kita nak kaji dan juga apa yang kita nak tahu. So nanti bila you buat nanti proposal tu, you fikirkan dari aspek macam itulah. You tengok dari segi persoalan kajian, objektif yang kita tetapkan. Itu menerangkan tentang apa yang kita nak kaji. Okay? Macam saya kata yang lepas, kalau kuantitatif tu mudah sajalah. Kuantitatif dia melihat kepada perkaitan ataupun kekuatan sesuatu hubungan antara variabel yang kita kaji. Sama ada ia bercerita tentang perbezaan, sama dia bercerita tentang hubungan ataupun perkaitan, ataupun dia bercerita tentang pengaruh. So normally dia itu dalam bentuk biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Okay? So jangan keliru kat situ lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang kita buat kajian tu, kita nak tengok dari segi macam mana seorang individu itu melalui pengalaman-pengalaman. Contoh yang paling simple lah dalam kalangan atlet. Contohnya kita nak explore macam mana dia mempraktikkan kehidupan sebagai seorang atlet. So, contohnya kita nak tahu dari aspek tu. So itu kadang-kadang lebih sesuai menggunakan kaedah kualitatif. Right? Kita buat observation, kita buat interview. Itu sebab saya kata bergantung kepada permasalahan yang kita nak kaji. Okay? Sebenarnya banyak benda. Saya pun sebenarnya sedang terfikir nak mengkaji tentang pengalaman seorang pemandu trailer, lori kontainer kan. All this while kita tak tahu pengalaman mereka itu dan kehidupan mereka itu yang berada di jalan raya. Contohnya kalau macam trailer kontainer tu dia
travel dari satu daerah ke satu daerah dan satu negeri ke satu negeri dalam tempoh masa yang lama. Contohnya kalau daripada KL sampai ke Johor Bahru, kalau kita naik kereta tu dalam 3 jam setengah ataupun 4 jam. Mereka ni lebih, tempoh masanya lebih sebab kenderaan berat ni dia perlahan. Jadi macam mana mereka hidup di atas jalan? Okay? Sebab dalam keadaan biasa, manusia biasa dia hidup, contohnya kehidupan kebiasaan, kerja 8-5, balik rumah, and then malam tidur. Tetapi kehidupan ini tidak dilalui oleh pemandu kenderaan berat macam ni. Sama juga macam atlet. Jadi bila kita nak explore kehidupan mereka sebagai seorang atlet, macam mana mereka hidup sebagai seorang atlet. Jadi atlet A, atlet B, atlet C. Contohnya ada tiga orang atlet. Bila kita explore, bila kita teroka kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari mereka, daripada kajian itu kita akan dapat lihat tentang perbezaan cara hidup atlet antara satu atlet dengan atlet yang lain. So nanti tinggal kita define lah apa yang kita maksudkan dengan atlet itu. Kalau macam kita ni, kita tak kata sebagai atlet lah. Contohnya main petang-petang, lari-lari sana lari sini, itu bukan atlet lah. Kalau atlet ni memang betul-betul atlet yang contohnya kalau dalam konteks kita ni yang memang wakil Malaysia. So macam mana dia melalui kehidupan sehari-hari. Ada orang nak tengok dari segi macam mana dia lalui. So itu kaedah kualitatif. Tapi kalau kita nak tengok secara konsensus, macam mana atlet-atlet di dalam Malaysia ini, cara hidup mereka, dan kita nak tengok perkaitan prestasi atlet dengan mungkin kita kata sikap dia ataupun apa sajalah. So itu bila kita nak tengok perkaitan saja, maknanya kaedah kuantitatif lebih sesuai. Lebih sesuai. Okey, ada soalan tentang tu? Supaya nanti tak keliru lah. Tak keliru. Kadang-kadang pelajar nanti dia takut keliru. And then mencadangkan reka bentuk kajian yang salah. Reka bentuk kajian yang salah. Okay. So saya harap semua jelas kat situ. And tidak ada kekeliruan lagi lah. Cuma biasalah pelajar ni kadang-kadang attend kelas macam ni. Even yang face to face pun. Dalam kelas pun bila cerita dalam kelas discuss tu, either dia dengar tak dengar itu pun tak berapa jelas. Kadang-kadang dalam kelas tapi sebenarnya dia tak dengar apa yang kita ajar, yang kita discuss. Sehingga kadang-kadang kekeliruan yang mereka buat tu walaupun telah disebutkan tetapi kerana tak dengar ataupun tak berikan perhatian, so dia pun tak berapa perasan. Saya harap supaya semua jelas lah. Especially sekarang ni kelas online macam ni. Maknanya boleh bangun, hilang sekejap, tidur baring. Okey, katalah kelas ni ada 1 jam setengah. So nanti dah tinggal 20 minit, 15 minit baru datang balik. Jadi itu bergantung kepada kita lah. Macam mana kita mengikuti kelas dan perbincangan dalam kelas macam ni. So harapnya supaya tidak ada lagi kekeliruan. Okay, so hari ini saya cuba nak discuss berkenaan dengan ini persampelan, persampelan pula. Okay. Kita nak tengok persampelan, macam mana kita boleh faham dan dengan memahami persampelan ini kita dapat melaksanakan kajian dengan cara yang betul. Now, kalau bila kita sebut persampelan, kalau contohnya biasanya kita macam nak faham mudah je. Kalau kita pergi ke shopping mall tu, kadang-kadang ada penjual yang memberikan sampel. Contoh biasanya dulu shampoo paket kecil yang diberikan secara percuma bila kita pergi ke shopping mall. Sampel shampoo rambut yang diberikan secara percuma. Satu paket kecil saja lah. Maknanya satu kali guna.
Itu dia kata sampel bukan untuk jualan tetapi sampel untuk pelanggan mencuba. Contohnya dia nak memperkenalkan shampoo yang baru. Jadi dia berikan satu sampel daripada produk baru yang akan dikeluarkan. So jadi dia ambil sedikit. Kenapa dia kata ambil sedikit? Sebab mudah. Kalau tak nanti dia nak bawa satu kontainer shampoo tu yang daripada kilang untuk pelanggan mencuba. So jadi tidak practical. So dia packkan kecil-kecil supaya boleh dicuba. Itu dipanggil persampelan. Kenapa dibuat macam itu? Kerana sampel yang kecil tu yang digunakan untuk satu kali penggunaan tu adalah shampoo yang diambil daripada kilang secara langsung. Diambil sedikit, masukkan, dia packkan dalam pack yang kecil. Jadi sampel itu adalah yang sama seperti yang ada di kilang, right? Seperti yang ada di kilang, kerana dia ambil sedikit untuk permudahkan untuk diedarkan kepada pengguna untuk mencuba sampel. Itu makna mudah dia, persampelan. Jadi kalau katakanlah kita nak mengkaji dalam kajian kita nak mengkaji tentang kehidupan sebagai seorang atlet. Ramai atlet di sana, di luar sana. Macam-macam sukan ada, macam pelbagai jenis sukan ada. Kadang-kadang kita tak mampu. Tadi macam saya kata, dia tak mampu nak bawa satu kontainer untuk bagi peluang kepada pengguna untuk mencuba sampel ataupun mencuba shampoo yang baru dikeluarkan. Satu kontainer. Jadi dia bawa satu shopping mall, satu kontainer. Nak pergi lagi ke shopping mall yang lain, dia kena bawa lagi satu kontainer. Ini tak praktikal, tak praktikal dan menyukarkan proses pengedaran kepada pengguna-pengguna. So the same thing bila kita kata membuat kajian berkenaan dengan kehidupan sebagai seorang atlet. Jadi ramai atlet dekat luar sana, wakil negeri, wakil Malaysia dan sebagainya. Even peringkat Olimpik ataupun Sukan Asia. So ramai yang ada di luar sana. Jadi sedangkan kita ni ada batasan-batasan tertentu. Contohnya macam PSM 1. PSM ni kita ada satu semester PSM 1 dan kita ada lagi satu semester untuk menyiapkan PSM 2. So total maknanya kita hanya ada 1 tahun. Jadi dalam tempoh yang singkat tu, dalam 1 tahun tu, kita perlu selesaikan kajian kita. Maknanya kita kena submit pada peringkat PSM 2 tu laporan akhir. So itu yang dimaksudkan. Jadi kita kena pastikan untuk melaksanakan penyelidikan tersebut, kita kena lakukan apa yang dipanggil persampelan. Aktiviti persampelan. Maknanya kita identify berapa yang kita mampu nak ambil, kenapa kita perlu ambil sedemikian. So itu antara justifikasi yang kita perlu fikirkan. Supaya jumlah yang kita ambil memadai untuk dilakukan penyelidikan sampailah habis PSM 2. Itu dia punya cerita dia lah. Jadi kalau kita tak gunakan kaedah persampelan ini, mungkin kita tak boleh nak selesaikan kajian kita dalam tempoh 1 tahun berkenaan. Itu dia punya makna mudahnya persampelan. Okay? Jadi pastikanlah nanti bila kita nak buat kajian tentang persampelan ini. Okay? Itu bahasa mudah dia lah. Okay? Manakala responden ini orang yang menjawab, yang memberikan respon, sama ada respon terhadap soal selidik ataupun sesi interview. So maknanya individu yang memberikan respon, yang memberikan respon. So siapa saja yang memberikan respon, yang telah terpilih dan memberikan respon kepada soalan-soalan, sama ada melalui soal selidik ataupun interview, itu kita panggil responden, responden yang memberikan respon. Subjek ini adalah orang yang kita kaji, right? Yang kita kaji. Subjek ni kadang-kadang orang yang kita kaji. Okay? Kenapa beza dengan responden? Subjek ni adalah orang yang kita kaji. Okay? Orang yang kita kaji, tetapi bila kita edarkan soal selidik,
ada yang tidak memulangkan soal selidik. Alright? Ada yang tak memulangkan soal selidik. Jadi walaupun dia itu subjek kajian, tetapi kerana dia tidak memulangkan soal selidik ataupun dia tidak terlibat dalam sesi interview, so kita tak boleh nak katakan dia sebagai responden. Kita boleh kata dia sebagai subjek, tetapi bukan responden. Sebab dia tak memberikan respon kepada kita punya instrumen penyelidikan. Okay, so that is dia punya differences lah antara responden dengan subjek kajian. Okay. And then satu lagi perimeter. Perimeter. Ini dikata ciri-ciri populasi. Ciri-ciri populasi. Maknanya ada satu ciri-ciri yang kita tetapkan. Kita tetapkan sebagai karakteristik subjek kajian kita. Contohnya atlet tadi kan. Katakanlah atlet. Macam-macam jenis sukan atlet. Apa yang kita nak tetapkan kat sini adalah atlet dalam jenis sukan apa, dalam jenis sukan apa. Sebab sukan ni berbeza-beza. Bola sepak dengan hoki cirinya lain, sukannya lain. Badminton dengan tenis pun sama, ciri-ciri aktiviti sukannya lain. Cara latihannya pun berbeza. So itu kita tetapkan siapa yang kita nak kaji. Itu yang kita kata perkara-perkara penting yang perlu dipastikan. And then populasi yang tadi yang kita sebut lah, populasi ni. Katakanlah atlet bola sepak, that is the population. Katalah atlet bola sepak di negeri Johor. Okay, yang cuma kita nak kena pastikan kat situ populasi. Bila kita sebut population, siapa mereka? Right, siapa mereka? Kalau apa nama atlet ataupun pemain bola sepak, so kita kena pastikan kat sini. Pemain bola sepak sekolah-sekolah bawah 18. Contoh macam tu ya. Pemain bola sepak sekolah-sekolah bawah 18. Itulah kita punya population ataupun kita punya populasi kajian kita. Okay, populasi kajian kita iaitu mengkaji tentang pemain bola sepak bawah 18 sekolah. So kalau katakanlah dalam daerah Johor Bahru, so semua pemain bola sepak yang mewakili sekolah untuk pasukan bawah 18 itu termasuk dalam kajian kita, right? Kajian kita. So that is dia punya population. Kalau dalam Johor Bahru ni katalah ada ada 80 sekolah contohnya, ataupun tak sampai 80, mungkin kata ada 50 buah sekolah di Johor Bahru sahaja. And tak semua sekolah ada pasukan bawah 18. Jadi katakanlah dalam Johor Bahru hanya ada 30 sekolah yang mempunyai pasukan bawah 18 tahun. Jadi maknanya kita akan mengkaji 30 pasukan bawah 18 tahun. Bawah 18 tahun. Itulah kita punya populasi. Right? Itu kena faham dulu kat situlah. Ya. Ini adalah disebut populasi terhad, populasi tidak terhad. Ini bergantung kepada jenis dia. Jadi kalau macam tadi yang kata bawah 18, maknanya ini terhad. Ini jelas. Bawah 18 daerah Johor Bahru. So maknanya dia terhad kepada daerah Johor Bahru sahaja yang bermain yang mewakili sekolah dalam pasukan bawah 18 tahun. Manakala yang tak terhad ni, kita kata bawah 18 tahun di negeri Johor. Right? Walaupun kita dalam perspektif yang kecil, kita kata masih lagi terhad iaitu dalam negeri Johor. Tetapi kita kata bila kita sebut negeri Johor, maknanya any sekolah, mana-mana sekolah yang mempunyai pasukan bawah 18 tahun, itu termasuk dalam kita punya populasi kajian. Okay? Ini sampel yang tadilah yang saya sebutkan tadi, persampelan itu. Jadi dalam kita memilih, sebelum tu ada apa nak tanya tentang perbezaan persampelan and then perbezaan sampel and then populasi yang terhad, tak terhad, okay? Perimeter apa semua tu. So ciri-ciri dan sebagainya. Ada yang nak tanya tak? Ada sesiapa nak tanya? Kalau tak ada, kita teruskan dengan yang ini.
Now, dalam hal kita memilih, right? Tadi kita gunakan bawah 18 tahun daerah Johor Bahru. Okay, daerah Johor Bahru. Pasukan bola sepak bawah 18 tahun daerah Johor Bahru. Katakanlah ada 30 buah sekolah. Satu pasukan bola sepak ada berapa tim? Termasuk reserve apa semua? Orang doktor. Berapa? Kalau reserve 7 main 11, 18 orang doktor. Total lah. Sekali dengan reserve. Itu maknanya ada 18 in total lah. Sepatutnya. Yang biasa didaftarkan tu dalam 18 kan? Boleh jadi 18. 23. Okey, katalah kita ambil 23 orang lah. 23 lah ya yang biasa dibuat. Biasanya orang daftarkan ramai. Sebab nanti kalau ada injury siapa semua tu kan. Biasanya kita pakai 23. Kalau 18 ni ngam-ngam bawa tiba-tiba injured 5 orang. Dah susah. Tak boleh nak pusing. Tapi didaftar kata dah 23. Right? Cuba darabkan dengan 30. Ada berapa semua? Berapa total? 23 orang darab dengan 30 tim bawah 18 daerah Johor Bahru. Berapa jadinya? 690 orang. 90. Okey, 690. So maknanya kita punya populasi kajian kita berjumlah 690 orang. 90 orang. Jadi kalau kita macam tadi lah balik kepada tadi sampel shampoo tu kan nak study tentang 690. Ini bukan satu proses yang mudah ramai sangat 690. Contohnya kalau 690 at least kita kena cetak satu. Katalah kita guna soal selidik sebagai dia punya instrumen kajian Katalah satu soal selidik ada berapa muka surat Katalah 5 muka surat. Okey, satu soal selidik tu ada 5 muka surat. Jadi dia punya kos photostat satu muka surat berapa sen Yang paling murah kalau kita dapat 10 sen doktor. Kalau lebih daripada 100, kalau lebih daripada 100 boleh dapat 5 sen ke bawah. Okey, 5 sen. Katalah ada 5 muka surat. Maknanya satu soal selidik 25 sen. Ambil yang paling murah lah 5 sen Okey, 25 sen. Darab dengan 690. 55 sen. 25 sen darab dengan 690 orang. Berapa ringgit dapat? Berapa ringgit? Doktor cakap tadi 690 bagi dengan darab dengan 20. Darab dengan 25 sen. Darab dengan 25 sen saya salah. Berapa? 50 darab dengan 0.25. 279 doktor. Apa? RM97.50. RM97 50 sen. Betul ke? Darab dengan 0.25? 83 ringgit doktor. Aduh, berapa banyak nombor ni? Ada yang 90, ada yang 80. Cuba kira balik. 690 orang darab dengan 0.25. Apa dapat nombor ni pula? 172. Aduh, kalkulator apa yang dipakai tu? Alright, 172 50 sen. Nampak? Kita kena spend RM172.50. RM172.50. Okey? Itu dari segi cetakan. Cetakan RM172.50. Jadi, kalau katakanlah RM172, maknanya itu kita cetak. Tetapi nak menyerahkan kepada 690 orang. Maknanya dalam satu daerah Johor Bahru. Katalah kita kena round satu daerah Johor Bahru. Berapa ringgit minyak kena isi. Katalah minyak total pusing kita perlukan RM50.
Tambah dekat situ dah 200 lebih. Okey, 200 lebih pusing-pusing. Lepas tu nanti nak kutip balik. Nak kutip balik pusing-pusing RM50 lagi. Okey. Itu dia punya contoh yang kita kata kalau kita tidak menggunakan kaedah persampelan. Maknanya kita tak ambil sampel daripada 690. Alright. Jadi dalam kaedah penyelidikan kita ni diberikan satu kaedah iaitu kita boleh ambil sampel. Sampel tu. Dalam kaedah mengambil sampel itu ada dua pendekatan yang boleh kita gunakan. Satu yang dipanggil rawak dan satu lagi tidak rawak. Okay. Rawak dan tidak rawak. Ataupun yang satu kita panggil probability sampling ataupun lagi satu non-probability sampling. Alright. So itu ada dua kaedah yang kita boleh pilih untuk memilih 690 orang. Okay. Jadi jangan lupa ada dua kaedah yang boleh kita gunakan bergantung kepada kesesuaian kita. Kalau contohnya kita menggunakan soal selidik. Soal selidik maknanya kita tak perlu berbual dengan mereka. Kita tak perlu menemu bual. Maknanya boleh diedarkan seberapa banyak yang mungkin dalam masa yang singkat. Kita edar. Lepas itu kalau kita dah set katalah dalam 5 line tu dia boleh jawab dalam masa 5 minit. 5 minit 5 muka surat tu selesai. So mungkin dalam tempoh setengah jam saja you dah boleh kutip balik. Okay, dah boleh kutip balik dengan jumlah yang banyak. Itu kaedah menggunakan soal selidik. So jadi kita boleh pilih lebih ramai. Daripada 690 tu kita boleh pilih dalam jumlah yang lebih besar. Manakala kalau kita buat dengan menggunakan temu bual, temu bual. Jadi kita hanya boleh temu bual beberapa orang yang kita kata tidak boleh temu bual semua. Kerana kalau temu bual ni, satu orang katalah kita temu bual dia dalam 1 jam. 1 jam. Kalau 10 orang, maknanya kita sudah ada perlukan masa 10 jam. 10 jam. Itu belum masuk menganalisis data. Okay, menganalisis data. Nanti bila kita sampai topik analisis data, nanti kita akan nampak kenapa macam tu. Jadi kalau kajian kuantitatif memberi peluang kepada kita untuk menggunakan lebih besar kumpulan sampel. Kumpulan sampel. Sebab kita gunakan soal selidik. Edar, dalam setengah jam dah kutip balik. Tak ada masalah. Tapi kalau interview, kita tak boleh buat macam tu. Kerana kita interview orang satu-satu. Kalau kita interview one on one, satu dengan satu, iaitu kita interview seorang-seorang, satu-satu. Jadi dia makan masa yang panjang. Sebab itu kita tak perlu ambil ramai-ramai. Ada juga orang buat interview yang dipanggil focus group, kumpulan, secara kumpulan. Katakanlah satu kumpulan tu 5 orang. So dia laksanakan interview tu, sesi interview tu secara serentak, 5 orang. So mungkin kalau ada 5 kumpulan, maknanya sudah ada 25 orang sesi interview telah dilaksanakan. Itu di beberapa kaedah. Itu kaedah-kaedah yang boleh kita pilih lah. Boleh kita pilih dalam menetapkan macam mana kita memilih kita punya sampel. Kita punya sampel. Jadi kalau kita menggunakan kaedah kualitatif, iaitu menggunakan pendekatan temu bual, perlu menemu bual kita punya responden itu, kita punya subjek study itu. Kita menetapkan dalam jumlah yang kecil, kerana apa? Dia punya proses temu bual itu yang memakan masa. Termasuklah analisis data nanti yang makan masa yang sangat panjang. Sebab itu dalam kajian kualitatif, kebanyakannya menggunakan kaedah persampelan tidak rawak. Okay, persampelan tidak rawak. So kena faham yang itu ya. Kalau reka bentuk kualitatif ini kerana dia menggunakan kaedah interview ataupun pemerhatian, kaedah persampelan yang biasa digunakan
oleh penyelidik adalah kaedah tidak rawak. Okay? Tidak rawak. Non-probability. Manakala kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif kerana dia boleh dilaksanakan dalam tempoh yang singkat, mudah untuk mendapatkan data dalam jumlah yang besar. So, kebanyakan persampelan, kaedah persampelan yang digunakan dalam kajian kuantitatif adalah persampelan rawak. Jadi nanti bila sebut rawak ni dia macam-macam. Nah, ini contoh persampelan. Satu persampelan rawak mudah. Right, rawak mudah. Kadang-kadang ini ada orang gunakan jadual nombor, jadual nombor rawak. You boleh Google nanti jadual nombor rawak. Okay, you Google, you boleh nampak jadual nombor rawak. So, maknanya katakanlah ada 690 orang tu, kita assign setiap orang dengan nombor dalam jadual berkenaan sebanyak 690 orang. So daripada situ nanti kita akan memilih berdasarkan nombor-nombor yang ditetapkan. Ada juga yang menggunakan kaedah loteri. Maknanya 690 orang tu diberikan diberikan kod ataupun nombor tertentu. Okay, katakanlah sampel nombor orang nombor 1. Individu 1 kita berikan nombor 1. Individu 2 kita berikan nombor 2, 3, 4 sampailah 690. Okey, 690. Jadi kita masukkan dalam tabung kita sebanyak 690 kertas undi tadi tu. So kita pilih berapa kita nak. Jadi dalam ini kaedah dia, nanti kita jelaskan macam mana nak menentukan berapa ramai. So ini kaedah yang pertama, iaitu persampelan rawak mudah. Paling senang. Masukkan dalam tabung, tinggal cabut. Kalau kita nak 300 orang, kita cabutlah 300 kali. Cabut. Lepas itu tengok nombor berapa yang kita cabut. Itulah kita punya subjek. Kita punya subjek kajian dalam kita punya kajian kita. Okay, itu persampelan rawak mudah. Ada yang nak tanya tentang ni? Persampelan rawak mudah. Cara penentuan jumlah nanti kita tengok. Bawah ni kita akan cuba tengok. Mudah je kan? Kalau katakanlah ada 690 orang pemain bola sepak bawah 18. So kita assign lah nombor setiap orang tu dengan nombor. Tak payah tulis nama pun boleh, pakai nombor saja. Nombor 1 merujuk kepada orang nombor 1. Nombor 2 dan seterusnya lah sampai 690. So nanti kita tinggal cabut. Daripada jumlah nombor-nombor yang kita cabut tu, inilah dia kita punya kita punya sampel kajian. Ada lagi satu dipanggil rawak berlapis, berstrata. Ini pun sama. Nanti you buka buku pun sebenarnya banyak. Dia dah bagikan cara, jadual dia, contoh macam mana melaksanakan kaedah persampelan rawak ataupun rawak berlapis ataupun berstrata. Some buku dalam bahasa Inggeris dia kata stratified random sampling. Stratified random sampling. So populasi ini pula dia dipilih berdasarkan peratusan. Contohnya macam ni Kalau tadi 690 pemain bola sepak, pemain bola sepak. Mungkin tidak sesuai menggunakan rawak berlapis. Sebab setiap sekolah dia mendaftarkan 23 pemain. 23 pemain. Jadi sebab rawak berstrata ini sesuai digunakan apabila jumlah individu ataupun jumlah subjek tidak seimbang. Contoh, kalau tadi katakanlah 690. Ada sekolah dia daftarkan 18. Ada sekolah, di sekolahnya kecil dah tak boleh nak pergi lagi. Didaftarkan 16. Ada sekolah 20 orang. Ada sekolah 21. Ada sekolah 24. Ada sekolah 23. Ada sekolah lebih. Dia saja bawa. Right? Dia saja bawa untuk pelapis.
So, bila perkadaran jumlah pasukan, ahli pasukan dalam tiap-tiap sekolah itu berbeza-beza, jadi pemilihan sampel berstrata ini lebih sesuai, lebih sesuai. So, maknanya kalau you perhatikan dekat situ, sampel diambil berkadar dengan peratus subjek dalam populasi yang diwakili dalam tiap-tiap. Jadi nanti tinggal kita kirakan sajalah. Katakanlah sekolah A, tadi daripada 30 sekolah tu, sekolah A 18 orang, sekolah B 21 orang, sekolah C 17 orang, sekolah D. Jadi the total number tu, contoh yang paling mudah, katakanlah tadi daripada 690, 690. Nanti kita kirakan berapa persen tiap-tiap sekolah tu. Yang daftar 18 orang, sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, sekolah E dan seterusnya sampailah 30 buah sekolah. Jadi tiap-tiap sekolah itu kita kirakan dia punya peratusan daripada total 690. 690. So jadi kat situ kita dapatlah dia punya peratusan. Dapatlah kita punya peratusan. Sekolah A contohnya berapa persen. Sekolah B contohnya berapa persen. Jadi kalau katakanlah contohnya kita nak ambil hanya 300 orang. Okay, 300 orang. Daripada 690 kita setkan kita nak ambil 300 orang. Jadi bila kita dah tetapkan 300, katakanlah penama sekolah A itu peratusannya 1.1%. Katalah ini contoh saja 1.1% ataupun mungkin besar sikit lah, katalah 5.1%. Okay, contoh 5.1%. Jadi cara kita memilih berapa ramai daripada sekolah A tersebut, kita kirakanlah 300 orang ni 5.1% daripada 300 orang ni berapa jumlah dia. And then you dapatlah dia punya jumlah yang perlu diambil bagi sekolah A. Faham kan macam tu prosesnya? Mudah saja. Kalau tadi daripada 690, kita kirakan sekolah A itu berapa persen daripada total number 690. Katalah dia 5.1%. 5.1% daripada 690. Jadi selepas kita tetapkan sampel yang kita nak ambil daripada 690 itu, hanya 300 saja saya nak ambil. Saya tak nak ambil 690 sebab terlalu ramai. So saya nak ambil 300 saja. So daripada 300 tu, kita kena pastikan pemilihan untuk tiap-tiap sekolah itu bergantung kepada peratusan yang telah kita dapat tadi. Jadi 5.1% daripada 300 adalah sekolah A. Mungkin kalau yang sekolah B tu 3.0%. So sekolah B pula hanya 3.0% sahaja yang perlu diambil daripada jumlah sekolah yang jumlah pemain bola sepak di sekolah dia. Jadi bila kita dapat 5.1%, katakanlah 5.1 dia daftarkan 25 orang. Okay, 25 orang. Sekolah A ni 25 orang dia daftarkan. Jadi proses pemilihannya adalah you kiralah 25% daripada 25 orang. Ini 2.5%. 5.1% daripada 25 orang. Then dapatlah jumlahnya. Cuba kira 25 darab dengan 5.1%. Berapa orang yang perlu diambil? Cuba kirakan. 25 orang 5.1% daripada 25 orang. Berapa orang dapat daripada 25? Orang 275. 275. 1.275. 1.275. So lebih kurang 1.275, so lebih kurang dalam 2 orang. Tak bolehlah ambil 1.275 mana ada kerak orang gitu kan.
Kita round kan Kalau terserah kepada kita nak round ke atas ke bawah. Biasanya yang dekat ke atas ataupun yang ke bawah lah. Tapi untuk kita kadang-kadang kita boleh lenient sikit lah. 1.275 then kita bulatkan. Alright. Sekolah A kita ambil 2 orang. Pilih 2 orang saja. Macam itulah. Dan seterusnya sampailah 30 sekolah tu. Jadi nanti bila sampai kepada sekolah A, you pilihlah 2 orang. Hanya 2 orang saja yang kita pilih. Ataupun nanti kalau ada yang nak tambah-tambah, seorang 2, saya pun nak join lah. Okey, masukkan. Maknanya gitulah cerita dia. Macam mana kita proses memilih menggunakan rawak berlapis tadi. Okey? Ada soalan? Ini yang ni contoh dia lah. Pun sama, lebih kurang persampulan kelompok ataupun kluster. Hampir sama lah apa nama tu, dekat-dekat lebih kurang lah dia punya kaedah ni dengan yang berstrata tadilah. Contoh macam ni contoh sikap pelajar UTM terhadap etika berpakaian. Sekarang ni kita nak study pelajar UTM. So sampel kita Fakulti Pendidikan dan Fakulti Kejuruteraan. Ini dululah kejuruteraan Fakulti Sains Sosial dan juga Fakulti Kejuruteraan. So bergantung kepada kita punya peratusan macam mana Fakulti Sains Sosial dan Fakulti Kejuruteraan in terms of enrollment berapa ramai. Kalau Fakulti Sains Sosial tu lebih besar, so dia akan lebih ramai dipilih lah lebih ramai dipilih. And then ada juga yang dikata kluster atas kluster. Ini kalau terlalu complicated lah, terlalu banyak dia punya kategori ataupun ciri-ciri. Contoh macam ni rawak mengikut negeri, daerah, sekolah, darjah. Lagi kecil pun boleh. Mana strata di atas strata. Kadang-kadang kita nak pilih kumpulan pelajar yang betul-betul spesifik saja. Contoh tadi kalau katakanlah pemain bola sepak bawah 18, kadang-kadang kita nak identify lagi pemain bola sepak sekolah bermain yang mewakili sekolah bawah 18. Kita tambah lagi satu kriteria iaitu yang telah mewakili sekolah selama 2 tahun berturut-turut. Contoh macam tu Kita yang set lah, kita yang set sebagai pengkaji. Sebab itu antara ciri-ciri yang saya nak kaji. Jadi kita tetapkan macam itu. Jadi selepas kita kenal pasti pasukan bola sepak bawah 18, katalah 25 orang tadi. Sekarang ni saya nak kecilkan lagi, lebih spesifik iaitu yang telah mewakili sekolah selama 2 tahun berturut-turut. Mungkin jumlahnya akan lebih kecil. Bukan 25 lagi. Bila kita semak, hanya ada 15 orang saja yang mewakili sekolah selama 2 tahun berturut-turut. So, dari kumpulan 15 orang tu sajalah. Ini kluster atas kluster. Ini pun yang tadilah yang saya kata menggunakan jadual nombor, nombor rawak, kaedah secara sistematik. Bergantung kepada kita lah. Yang ini pula yang tidak rawak. Yang tidak rawak. Okey, yang tadi rawak, maknanya rawak ni bahasa mudahnya ialah everyone have the same opportunity. Right? Masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Dipilih. Sebab dia secara rawak kan, you ambil secara terbuka macam tu. Kalau katakanlah tadi contohnya macam gunakan kaedah loteri tu kan, siapalah nasib lah siapa yang cabut. Yang dicabut. Jadi kita tak tahu siapa yang terpilih kerana kita menggunakan kaedah secara terbuka. Manakala kaedah yang tidak rawak ni, dia kata agak tertutup lah. Agak tertutup kerana pemilihan itu dilaksanakan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tertentu. Right? Kita setkan kriteria. Itu sebab dia kata dah jadi tidak rawak lah. Sebab tak semua mempunyai peluang untuk dipilih. Contoh macam ni. Yang pertama, secara sukarela. Jadi hanya yang sukarela sajalah. Yang dipaksa dah tak masuk kira. Yang tak nak tu tak masuk kira. So jadi dah tak jadi terbuka. Kerana kita dah setkan hanya orang yang secara sukarela. Secara, they free.
happily to involve dalam penyelidikan. Okay? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dipilih tu secara bertujuan ataupun purposive, bertujuan. Mungkin kita pilih tu dengan tujuan-tujuan tertentu. Siapa mereka, kenapa kita pilih dia. Ini mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini lagi satu, kota, tapisan, ada kriteria ataupun sifat-sifat tertentu yang berkaitan dengan faktor-faktor tertentu. Satu lagi, snowball. Snowball ni pun sama. Bukan secara rawak tetapi dia berlaku secara bertujuan. Katakanlah you interview seorang individu, atlet, pemain bola sepak, you interview dia. Lepas itu dia cadangkan 2-3 nama lagi. Okey, tuan mungkin boleh interview individu ini dan ini. So itu antaranya lah. Mula daripada 1, lama dia berkembang jadi 4, berkembang lagi orang yang 4 tadi yang kita second layer tadi, kita interview mereka cadangkan lagi 4 nama. So 4 sudah ada 16 orang. So bayangkan daripada 1 jadi 4 jadi 16. Itu snowball lah. Snowball kan makin lama makin besar kan. Dia golek makin lama makin besar. So itu pun sama, kaedah yang dilaksanakan secara tidak rawak. Okay. Kalau yang tadi kan dia terbuka, semua orang mempunyai peluang yang sama untuk terpilih dalam kajian tersebut. Kita tak kata yang ini lebih baik ataupun yang rawak lebih baik, tetapi yang paling penting kita kena faham adalah kedua-dua kaedah ini berkaitan dengan permasalahan yang ingin kita kaji. Bergantung kepada permasalahan. Apa yang kita nak kaji. Jadi kalau bila kita jelas dekat situ, kalau masalahnya contoh sesuai untuk menggunakan kaedah rawak, so maknanya kita gunakan kaedah rawak. Kalau tidak memerlukan penggunaan secara rawak, mungkin kita akan gunakan secara tidak rawak. So bergantung kepada permasalahan yang kita nak kajilah. Sekali lagi saya jelaskan. Kita tengok balik apa kita punya permasalahan kajian yang ingin kita kaji. Okay? Kalau kita nak tengok dari segi konsensus, berapa ramai. Itu maknanya bila kita kata nak tengok berapa ramai sebab kerana kita nak mengukur perkaitan, persamaan, perbezaan ataupun pengaruh. Itu maknanya kita nak tengok berapa ramai. Lagi ramai, lagi baik. Macam itulah. Jadi itu yang kita kata tadi. Bila kita kata ramai, maknanya kita akan cenderung untuk menggunakan persampelan secara rawak. Okay? Sebab ramai. Dan biasanya instrumen yang digunakan dalam persampelan rawak ini, kerana dia besar dan ramai, kaedah instrumen yang biasa digunakan adalah soal selidik. Right? Soal selidik. Manakala yang tidak rawak ini, kerana jumlahnya hanya jumlah yang kecil dan dipilih secara bertujuan, ada kriteria tertentu yang kita pilih. Macam tadi yang saya kata, pemain bola sepak yang contohnya dah mula ada kriteria dia kan. Kerana jumlahnya terlalu kecil, jumlah yang kecil, maka biasanya kajian yang dilaksanakan menggunakan kaedah temu bual. Itu yang dikata tadi, rawak ni kadang-kadang secara lebih sesuai dalam pendekatan kajian kuantitatif. Manakala tidak rawak ni biasanya sesuai untuk kajian kualitatif. Right? So you kena tengok kat situ lah. Okay, ada soalan tak? Jadi kalau dalam kajian yang you cadangkan tu, tajuk-tajuk kajian yang you cadangkan tadi tu, you tengok balik dia punya kesesuaian tentang kaedah persampelan yang you nak cadangkan. Saya dah berikan apa nama tu, dia punya apa ni, sekejap Saya dah berikan dia punya kaedah tu.
Ya. Okay. Balik kepada tugasan ni yang perlu dilengkapkan tu. Tugasan proposal penyelidikan, you tengok dia punya sini ya. Pengenalan, of course macam apa tu yang saya cadangkan, yang saya bagi exercise tu kan. Exercise tu mengisi senarai rujukan dalam table, kemudian membuat sedikit analisis. Itu proses yang boleh digunakan dalam menerangkan tentang dua benda ni lah, pengenalan dan latar belakang masalah. So, jadi dalam latar belakang masalah ni nanti akan menerangkan apa masalah yang ingin dikaji. And then dalam nombor 3, 4 dan 5 itu, 3, 4 dan 5 itu menerangkan tentang apa permasalahan yang ingin dikaji secara khusus dalam kajian tersebut. Okay, you senaraikan 1, 2, 3. Saya pun dah bagi contoh tentang macam mana penulisan tersebut. Jadi daripada sini nanti, 3, 4 dan 5 ini, inilah nanti yang akan menerangkan tentang nombor 6. Nombor 6. Especially yang macam yang tadi kita sebut lah, reka bentuk. Jadi apa yang kita nak kaji dalam 3, 4 dan 5 ini, dia akan selari pada bahagian reka bentuk, pada bahagian instrumen, pada bahagian persampelan, dan juga pada bahagian analisis data. Analisis data. Contoh tadi yang saya kata, reka bentuk kajian, right? Tadi kalau katakanlah dalam 3, 4 dan 5 ini, kita nak melihat tentang perhubungan antara variabel kajian kita. So, reka bentuk yang sesuai adalah reka bentuk kuantitatif. Okay? So, you terangkanlah reka bentuk kuantitatif tu macam mana. So, semak balik dalam buku yang saya berikan tu, then you boleh tuliskan dengan baik. Kemudian, dari segi persampelan pula, bila dah reka bentuknya kuantitatif, kebiasaannya persampelan yang digunakan adalah persampelan secara rawak. Secara rawak. Jadi bila sebut secara rawak tu macam-macam lah. Rawak mudah, berserata dan sebagainya. Mengikut nature kita punya populasi. Okay, kita punya populasi. Kalau sesuai rawak mudah, kita buat rawak mudah. Kalau berserata, kita buat secara berserata. Kalau secara sistematik, secara sistematik. Okay? Itu dari segi persampelan dia lah. Kalau reka bentuknya, kata contohnya 3, 4 dan 5 ini bercerita tentang pengalaman seorang atlet, pengalaman ataupun kehidupan sebagai seorang atlet, untuk 3 dan 4 dan 5 tu, you nak explore macam mana mereka ni, kehidupan mereka sehari-hari mereka sebagai seorang atlet. So kita explore dia. Jadi biasanya reka bentuk yang digunakan dalam melakukan penerokaan kehidupan sehari-hari seorang atlet berkenaan adalah reka bentuk kualitatif. Kualitatif. Dan kebiasaannya juga, bila dah kajian ataupun reka bentuk kualitatif ini, persampelan kajian yang digunakan adalah persampelan kajian tidak rawak. Okay, tidak rawak kerana kita setkan dalam jumlah yang kecil berdasarkan kriteria tertentu dalam pemilihannya. Dan instrumen yang biasa digunakan untuk kajian kualitatif adalah temu bual. Nanti tentang analisis data tu nanti kita akan jelaskanlah, kita discuss kemudian. Okay. Jadi kalau kita kata dalam 3, 4 dan 5 ini, kita nak gunakan kaedah gabungan kuantitatif dan juga kualitatif. Maknanya kita akan menggunakan dua jenis instrumen. Pertama, instrumen kuantitatif iaitu instrumen soal selidik, dan yang kedua, instrumen interview. Pendekatan interview. So dua benda tu, dan kaedah kita memilih sampel pun akan menggunakan dua pendekatan kebiasaannya. Yang kuantitatif kita guna kaedah secara rawak, dan yang kualitatif kita menggunakan kaedah yang tidak rawak. Itu dia punya contoh lah yang biasanya kalau kita jumpa.
Okey, balik kepada perbincangan kita tadi. Setakat ni at least you dah nampak dekat situ lah. Hari ni kita tengok persampelan, so kita nampak dia mesti align terus sampai daripada nombor 1 sampailah nombor 6. Untuk minggu depan kita sem break kan? Semester break, tapi ada satu tugasan yang saya rasa you perlu buat untuk mengisi aktiviti tersebut sebelum kita sambung kepada minggu berikutnya dengan topik seterusnya. Ada soalan sampai situ? Any question? Ya, Doktor. Yeah. So minggu depan kita sem break and then nanti saya akan setkan satu forum untuk you buat dalam aktiviti semasa semester break. And then minggu berikutnya kita akan discuss berkenaan dengan research instrument ataupun instrumen kajian. So jadi tolonglah nanti baca-baca sikit tentang instrumen kajian ni supaya nanti bila kita discuss nanti lebih mudah lah kita nak faham. Okay, ada soalan lain tak? Okay, tugasan tu nanti saya setkan dalam forum tu. So you respon dekat situ lah supaya kita dapat mengisi semasa semester break tu. Jadi sebab satu kelebihannya online ni itulah dia walaupun kita ada aktiviti lain, kadang-kadang kita boleh ambil masa sedikit semasa aktiviti itu, katalah kelas ini 1 jam suku, so kita boleh skip sekejap and then kita attend kelas tu untuk kita supaya kita tidak tertinggal lah dengan kelas-kelas yang lain. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, saya rasa setakat tu juga dulu hari ini. And saya ucapkan terima kasih. And then teruskan dengan aktiviti proposal tu. Kalau ada persoalan, nak share dalam WhatsApp group pun boleh, tak ada masalah. Baik juga dalam WhatsApp group. So at least kawan-kawan lain pun boleh sama-sama belajar. Kalau nak personal message pun tak ada masalah. Itu sebaiknya macam itulah. Takut nanti kita tugasan yang kita buat itu tak selari dengan yang dikehendaki dalam panduan tugasan tersebutlah. Okay, so kelas ni juga nanti saya akan upload dia punya recording dia dalam perbincangan minggu ini. Alright. So kalau tak ada, so terima kasih banyak. So take care. Macam biasalah, SOP kena jaga. And yang penting sekarang ni adalah macam mana kita boleh hidup dalam norma baru. Sebab kita tak boleh lari. Ke mana-mana saja kita perlu membiasakan diri dengan norma baru. Jaga kebersihan, sentiasa peka dengan persekitaran. Bukan kata jauh daripada orang, tetapi kita kena sentiasa peka tentang kemungkinan berkaitan dengan COVID-19 ni. Alright, so saya sharekan dulu ni kejap attendance ni. Sampai tu ada soalan tak? Mudah saja kan? Sekejap pukul 11 ni, pukul 12. Okey, silakan. Rekod you punya attendance sekarang.
Okay. Ramai lagi tu? Kita work from home ke dari office saja? Office. Biasalah duduk rumah. Awak tak apalah masih ditetapkan untuk berada di rumah. Macam saya di office lah. Kalau rumah tak efektif lah. Banyak bahan maklumat material saya berada di office. Okay. Baik, tadi ada 37. Ini baru 33. 33. Ada masalah ke yang lain tu? Yang 3 orang, 4 orang lagi tu? Assalamualaikum doktor, saya nak tanya. Silakan. Kalau kami yang di UTM ni nak jumpa doktor boleh ke? Untuk tanya berkenaan dengan assignment ni. Boleh. Bila doktor free? Saya tengoklah you nak datang bila. Kalau sekarang ni macam biasanya hari Ahad saya free lah, Ahad pagi tu. Ahad pagi. Ahad pagi saya free. Sangat pagi lah. Okay. Okay, thank you doktor. Alright. Okay, semua dah? Kalau dah, saya close and... ada lagi? Ini yang kemudian ni apa ni? Cuma sign attendance saja ke? Tadi dalam daripada awal macam tak ada 38 Ini tiba-tiba bila attendance saja jadi 38. Tak tahu ni mana datang Ya, saya punya assumption simple lah. You punya permasalahan tu berkaitan dengan connection. Connection. Saya punya assumption mudah saja. Jadi kalau yang ada masalah kehadiran tu mungkin berkaitan dengan connection. Bukan kerana memang tak datang ataupun mengambil kesempatan. Sebab kadang-kadang saya tengok dia punya rekod dalam sistem tu. Dalam saya punya rekod kat sini ada nama tu kadang dia join baru 15 second dia dah left balik semula. So saya punya assumption simple lah. Itu mungkin kerana connection. Harap-harap saya punya assumption tu betul. Jangan ada yang ambil kesempatan. Itu tak sesuai lah. So, okay. So, terima kasih sekali lagi. Nanti tolong semak berkenaan dengan forum yang akan saya upload sekejap lagi. Dan macam saya kata tadi, jangan lupa jaga SOP. Nak pergi mana pun tak ada masalah. Boleh pergi, tak ada masalah. Tapi jaga, sentiasa alert. Peka dengan persekitaran. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita lupa. Pergi shopping mall, jalan macam dulu semasa tak ada masalah pandemik COVID ni. Jadi itulah, kadang-kadang kita pegang sana, pegang sini. So kurangkan pergerakan dalam aspek macam tu. Sentuh sana, sentuh sini. Sebab dengan banyak menyentuh perkara benda-benda ataupun di tempat di mana kita pergi itu kadang-kadang memberi peluang lebih besar untuk kita dijangkiti. So take care and kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Right? Okay semua, terima kasih banyak. Terima kasih.